salam sejahtera dan salam madani. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Misyak Melbert Marsilus. Pada hari ini saya akan memperkenalkan sedikit mengenai FPK dan juga FPG. Oke, sekarang kita masuk ke FPK. FPK ini adalah falsafah pendidikan kebangsaan, di mana FPK ini adalah satu dasar utama sistem pendidikan di negara kita. FPK ini ia bertujuan untuk melahirkan murid yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan juga intelek, serta berpegang tinggi terhadap nilai moral. Manakala FPG pula, yaitu falsafah pendidikan guru. Ia adalah satu falsafah yang dirangka khas untuk melahirkan guru yang berilmu, berakhlak mulia, serta progresif, dan mampu membimbing murid menjadi insan yang seimbang. Oke, secara kesimpulannya, FPK ini berfokuskan kepada pembentukan murid dan rakyat, manakala FPG pula ia berfokuskan kepada pembentukan guru yang berkualiti. Itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Saya Aisyah Nakia binti Muhammad Miswari dari kelas PJSK 1 ambilan Ogos 2024-2029. Perkembangan sistem pendidikan sebelum merdeka bermula dengan sekolah pondok. Sekolah pondok merupakan sebuah institusi pendidikan tradisional Islam yang kebanyakannya diamalkan di Indonesia dan selatan Thailand. Sistem pendidikan ini ditadbir secara tidak formal di tempat-tempat ibadah seperti madrasah dan surau oleh ilmuwan agama Islam. Para pendidik bagi sistem ini terdiri daripada individu lelaki yang dilantik sebagai imam dan telah menunaikan fardu haji. Sistem ini berjaya menyebar dan memperkembang mengenai agama Islam kepada masyarakat. Ciri-ciri sistem pendidikan pondok: pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan berdasarkan isi kandungan dalam Al-Quran seperti tajwid, tafsir Al-Quran, hadis, fiqh dan tauhid. Al-Quran dan kitab-kitab berkaitan hadis, fiqh, tauhid dan tasawuf adalah dibawa daripada negara-negara Islam seperti Mesir dan negara Arab yang lain. Kebanyakan bahan bacaan ditulis dalam tulisan Jawi atau bahasa Arab. Pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan pada waktu pagi, iaitu selepas waktu subuh, petang dan waktu malam. Kaedah pengajaran yang utama adalah secara hafalan. Pelajar boleh mengeja dan membaca Al-Quran secara berulang-ulang kali sehingga mereka mampu menghafal surah dengan lancar. Sistem pendidikan pondok merupakan sistem pendidikan tradisional di Malaysia yang berteraskan ajaran Islam serta menekankan aspek penguasaan ilmu agama. Sistem ini memainkan peranan penting dalam membentuk akhlak, disiplin serta kepribadian pelajar agar selari dengan tuntutan agama. Hal ini seiring dengan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan FPK yang menitik beratkan pembangunan rohani bagi melahirkan insan yang seimbang, berilmu, berakhlak mulia serta berkeupayaan menyumbang kepada kesejahteraan diri, masyarakat dan negara. Selain itu, pendekatan pendidikan pondok yang menekankan kepatuhan kepada ajaran agama Islam juga memperlihatkan
keselarasan dengan matlamat FPK, iaitu melahirkan warga negara yang bertanggungjawab, berdisiplin serta mempunyai pegangan hidup yang kukuh. Individu yang berpegang teguh pada agama secara langsung lebih mudah dibentuk dari aspek sasya, nilai murni serta disiplin diri selari dengan tuntutan pendidikan nasional. Dari sudut falsafah pendidikan guru, FPG, sistem pendidikan pondok turut memperlihatkan hubung kait yang erat kerana guru atau tok guru pondok berperanan bukan sahaja menyampaikan ilmu pengetahuan, malah membimbing, memelihara dan membentuk masyarakat yang berdisiplin serta berakhlak. Peranan guru dalam sistem pondok membuktikan bahawa pendidikan bukan sekadar proses penyampaian ilmu, tetapi juga proses pembentukan jati diri, sasya dan nilai insannya. Hal ini menjadikan guru sebagai ejen utama yang mendukung aspirasi FPG, iaitu melahirkan pendidik yang berkualiti, berkarisma serta mampu mendidik generasi yang seimbang dan harmonis. Secara keseluruhannya, perkembangan sistem pendidikan pondok dapat dilihat sebagai asas penting kepada sistem pendidikan negara kerana ia memperkukuhkan nilai kerohanian, keilmuan dan akhlak dalam kalangan masyarakat. Hubung kait ini jelas membuktikan bahawa sistem pendidikan pondok bukan sahaja relevan dengan falsafah pendidikan kebangsaan, tetapi juga mendukung aspirasi falsafah pendidikan guru dalam melahirkan masyarakat berdisiplin, berilmu dan bertanggungjawab. Assalamualaikum, nama saya Priti Max Dayan Philip daripada kelas PJSK 1 ambilan 2024-2029. Akta Pendidikan 1961. Sistem pendidikan di Malaysia berkembang berdasarkan beberapa dasar dan akta penting yang digubal selepas kemerdekaan. Salah satu daripadanya ialah Akta Pendidikan 1961 yang merupakan undang-undang pertama berkaitan selepas negara mencapai kemerdekaan. Akta ini menjadi asas kepada sistem pendidikan kebangsaan dengan matlamat untuk menyatupadukan masyarakat berbilang kaum serta menyediakan pendidikan berkualiti kepada semua. Akta Pendidikan 1961 juga mempunyai hubungan rapat dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru kerana ketiga-tiganya bergerak seiring dalam usaha melahirkan generasi berilmu, seimbang, berakhlak mulia dan mampu menyumbang kepada pembangunan negara. Akta Pendidikan 1961 digubal bagi menyeragamkan sistem pendidikan di Malaysia yang pada ketika itu masih berbeza mengikut kaum dan bahasa. Akta ini menetapkan bahawa bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar utama walaupun penggunaan bahasa ibunda masih dibenarkan. Selain itu, akta ini memperkenalkan kurikulum dan peperiksaan yang sama di seluruh sekolah dengan tujuan untuk meningkatkan perpaduan kaum, menyamaratakan peluang pendidikan dan melahirkan tenaga kerja berpengetahuan. Secara ringkasnya, Akta Pendidikan 1961 telah membentuk satu sistem pendidikan kebangsaan yang inklusif, menyeluruh dan menyumbang kepada pembangunan negara.
apakah hubungan Akta Pendidikan 1961 dengan falsafah pendidikan kebangsaan? Falsafah pendidikan kebangsaan yang digubal pada tahun 1988 bertujuan melahirkan insan seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelek, dan sosial. Hubungan antara Akta 1961 dan FPK dapat dilihat dari beberapa aspek. Aspek yang pertama, asas perpaduan kaum. Akta Pendidikan 1961 menekankan sistem pendidikan kebangsaan yang sama untuk semua murid tanpa mengira latar belakang, selari dengan FPK yang menekankan perpaduan nasional sebagai tunjang keharmonian negara. Aspek yang kedua, kurikulum menyeluruh. Penyeragaman kurikulum melalui Akta 1961 memastikan setiap murid mendapat pendidikan yang seimbang, selaras dengan FPK yang mahu membentuk insan yang bukan sahaja cemerlang akademik tetapi juga berakhlak mulia. Aspek yang ketiga, bahasa Melayu sebagai identiti kebangsaan. Dengan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa utama pendidikan, Akta 1961 menyokong hasrat FPK untuk membina identiti kebangsaan yang kukuh. Aspek yang keempat, peluang pendidikan sama rata. Akta 1961 memberi hak kepada semua kaum untuk menikmati pendidikan yang adil selaras dengan FPK yang menekankan pembangunan potensi individu secara menyeluruh. Seterusnya, apakah hubungan Akta Pendidikan 1961 dengan falsafah pendidikan guru? Falsafah pendidikan guru pula menekankan bahawa guru adalah pendidik profesional yang berperanan membimbing murid menjadi insan seimbang dari segi jeris. Akta Pendidikan 1961 secara tidak langsung menyokong pelaksanaan FPG melalui aspek berikut. Yang pertama, latihan perguruan tersusun. Akta ini menyediakan kerangka untuk melahirkan guru terlatih dan berkualiti seiring dengan FPG yang menekankan guru berilmu dan profesional. Kedua, guru sebagai ejen perpaduan. Dengan adanya sistem pendidikan yang seragam, guru berperanan membentuk murid daripada pelbagai kaum untuk hidup dalam suasana harmoni, sejalan dengan FPG yang menekankan guru progresif, penyayang, dan berakhlak mulia. Ketiga, membimbing insan seimbang. Kurikulum yang diperkenalkan oleh Akta Pendidikan 1961 memberi peluang kepada guru mendidik murid bukan sahaja dalam bidang akademik, tetapi juga dalam aspek sasial dan kokurikulum. Hal ini selari dengan FPG yang menekankan tanggungjawab guru dalam membentuk insan yang seimbang. Yang keempat, guru sebagai role model. Akta Pendidikan 1961 menuntut pendidikan yang jelas dan terarah, sekaligus menjadikan guru teladan yang baik bagi murid. Ini bertepatan dengan FPG yang mahu guru berdisiplin, penyayang, dan bertanggungjawab. Kesimpulannya, Akta Pendidikan 1961 memainkan peranan penting sebagai asas kepada sistem pendidikan kebangsaan yang kita warisi hari ini. Akta ini bukan sahaja menyatupadukan rakyat melalui pendidikan, tetapi juga menyediakan peluang pendidikan yang adil dan menyeluruh.
Hubungan Akta 1961 dengan FPK jelas kerana kedua-duanya menuju ke arah melahirkan insan seimbang, berilmu dan berakhlak mulia untuk kesejahteraan negara. Sementara itu, hubungannya dengan FPG pula menekankan peranan guru sebagai pendidik profesional yang bertanggungjawab melaksanakan hasrat FPK. Oleh itu, dapat dirumuskan bahawa Akta Pendidikan 1961, FPK dan FPG saling berkait rapat dan menjadi teras kepada pembangunan pendidikan di Malaysia. Secara kesimpulannya, falsafah pendidikan kebangsaan iaitu FPK dan falsafah pendidikan guru iaitu FPG menjadi asas utama kepada segala bentuk pembangunan sistem pendidikan negara. Melalui pengenalan oleh Mesyak sebentar tadi, kita faham bahawa kedua-dua falsafah ini bertujuan melahirkan insan yang seimbang, berilmu, berakhlak dan mampu menyumbang kepada kesejahteraan diri, masyarakat serta negara. Daripada penjelasan Aisyah sebentar tadi juga, kita dapat melihat bahawa sistem pendidikan tradisional seperti pendidikan pondok sebenarnya sudah lama menekankan aspek ilmu, akhlak, rohani dan jasmani. Nilai-nilai ini seiring dengan semangat FPK dan FPG, iaitu menekankan perkembangan holistik murid bukan sekadar dari sudut akademik tetapi juga akhlak dan kemanusiaan. Manakala melalui perkongsian Priti tentang Akta Pendidikan 1961, kita dapat melihat usaha kerajaan memperkukuh sistem pendidikan negara secara lebih tersusun, teratur dan berpandukan dasar yang jelas. Akta ini menjadi tonggak kepada pelaksanaan dasar pendidikan yang akhirnya menyokong matlamat FPK dan FPG dalam membentuk masyarakat berpengetahuan serta bersatu padu. Berkaitan dengan sistem pendidikan sekarang, hari ini sistem pendidikan Malaysia masih berlandaskan FPK sebagai dasar utama. Pendidikan tidak lagi hanya berfokus pada akademik tetapi turut menekankan pembentukan sasya, kemahiran insaniah, pemikiran kritis dan nilai sejagat. Guru pula melalui FPG berperanan penting sebagai pembimbing, role model dan ejen perubahan dalam melahirkan generasi yang seimbang. Selain itu, unsur pendidikan tradisional seperti nilai pendidikan pondok iaitu menghormati guru, berdisiplin dan menuntut ilmu agama masih diterapkan dalam bentuk pendidikan moral, pendidikan Islam, pendidikan sivik dan juga dalam pendidikan berteraskan nilai murni. Akta pendidikan yang sentiasa dikemas kini pula memastikan sistem pendidikan negara kekal relevan dengan cabaran global, teknologi dan keperluan masa depan. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do.